Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sejahtera ya. Okay, hari ni cikgu nak tunjuk sedikit contoh soalan struktur topik termokimia. Okey, ini adalah soalan trial ya. Soalan-soalan pasir, soalan SPM, soalan-soalan trial, contoh-contoh sajalah ya, contoh untuk menjawab soalan ni. Okey, so kita tengok diagram 3 shows Rajah 3 menunjukkan susunan alat radar sebagai suatu eksperimen untuk menentukan haba peneutralan antara asid hidroklorik dan juga natrium hidroksida. Okey, apakah maksud haba peneutralan bagi eksperimen ini? Okey, jadi student kena ingatlah maksud haba peneutralan ya. Okey, haba peneutralan adalah perubahan haba ya. Okey. Perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara asid hidroklorik dan larutan natrium hidroksida ya. So bahasa Inggeris dia, heat change when 1 mole of water is formed from the reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide solution. So sebab dia kata for this experiment, so kena sebutlah dia punya acid hydrochloric reaction with reaction between acid hydrochloric and natrium hydroxide solution ya. Okay, next dia tanya suggest one apparatus, cadangkan satu radar yang boleh digunakan bagi menggantikan cawan polistirena. Okay, kita boleh guna plastik cup. Okay, kita boleh guna plastik cup ya, cawan plastik, paper cup ya, cawan kertas dan juga ceramic cup pun boleh. Ya, okey. Okay, C ya, based on the experiment. Okay, dia suruh kira calculate the heat change. Okay, so heat change, kita tengok balik soalan ni. Okay, dia kata berapa ni? 50 kan. Okay, so MC theta dia berapa? MC theta sama dengan 50 campur 50, 4.2. Okay, so theta dia, okay, theta kita kena tengok lah apa tolak apa ni. Okay, suhu akhir dia 35.5. Okay, ini kita cari purata ya. Okay, kita cari purata lah. 29 tambah 29 bahagi 2 ya. So kita akan dapat 29 juga kan. So berapa tadi? Suhu dia 35.5 tolak 29. 35.5 tolak 29 darjah Celsius. So tak perlu letak unit atas tu, tapi jawapan akhir dia perlu unit ya. 2730 Joule ataupun 2.73 kg. Okay, calculate the heat of neutralization. So ni kita kena cari mol dulu kan. Okay, MV over 1000. Okay, kita tengok MV over 1000 ni berapa. Semua sama kan. Okay, 50 kali 1 bahagi 1000. So kita akan dapat berapa? 0.05 mol. So haba peneutralan dia, okay, so haba peneutralan dia apa bahagi apa. So kita dah kira atas tadi tu, 2.73 bahagi dengan 0.05 ya. So kita akan dapat jawapan haba peneutralan, okay, sama dengan negatif Okay, so kenapa negatif? Sebab suhu dia meningkat ya. So negatif berapa? Kita dah ni, kita buat tadi ni berapa jawapan dia? Negatif 54.6 kJ mol negatif 1 ya, kJ mol. Sekejap ya, kita
kita kira tadi. Okay. So ini kena bawa kalkulator lah ya, sebab kita nak kira kita nak kira dia. Okay. So tadi kita kira mol tadi kita kira mol tadi. Okay, jadi 2.73 tadi kj kita bahagi dengan 0.05 kan. So kita akan dapat negatif 54.6 kj mol negatif 1. So ni jawapan dia, 54.6 kan. Okey, haba penetrolan. Okey, tengok D pula. Okey, predict the value. Okey, eksperimen tu diulang dengan menggunakan asid etanoik menggantikan asid hidroklorik. So asid etanoik ni lemah, so dia punya reading dia mesti less than 54.6 kj mol negatif 1. Kurang daripada lah. Kurang daripada tu. Okey, kenapa? Kalau kurang tu kenapa? Because kita kena terang lah. Because asid etanoik adalah asid yang lemah kan. Etanoic acid is a weak acid, ataupun asid etanoik adalah asid yang lemah. Ataupun ada juga student nak cakap because etanoic acid ionized partially in water to produce low concentration of hydrogen ion. Ataupun dia nak cakap bahasa Melayu dia, asid etanoik mengion separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Itu pun boleh ya. Okay, draw energy level. Boleh ya. Kita kata apa? Etanoic acid. Boleh juga. Ada banyak jawapan boleh ya. Antara dua jawapan ni paling tepat lah. Etanoic acid ionized partially ataupun mengion separa ionized partially in water. Jangan cakap ionized partially in water je ataupun mengion separa dalam air je. Kena tambah lagi ayat to produce untuk menghasilkan low concentration of hydrogen ion. Ya, of hydrogen ion. Untuk menghasilkan kepekatan ion yang rendah, ya. Okey, kena spelling betul-betul lah ya. Low concentration. Okey. So kita nak lukis energy. Okey, bila kita lukis mesti tulis ni energy. Okey, bahasa Inggeris energy, bahasa Melayu tenaga. Okey, sebabkan dia exothermic. So kita boleh masuk equation tadi pun boleh ya. Kita masuk equation tadi, iaitu ACl tambah react dengan NaOH akan menghasilkan NaCl plus water ni ya, eksperimen ni. Dia tak bagikan equation, tapi orang kena pandai buat sendirilah kan. ACl react dengan NaOH, so kita akan dapat apa? H dengan OH water kan, Na dengan Cl NaCl. Ataupun kita buat persamaan ionik dia kan. Kalau persamaan ionik untuk neutralization ni senang aja kan. Apa persamaan ionik dia? H plus OH minus, so akan dapat H2O. So nak letak ionic equation ataupun full chemical equation pun boleh. So jangan lupa letak dia punya heat of neutralization dia. Okay. Okay, next. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, kita baca tu. Dia bagi table ya. Okay, ni adalah haba pemendakan. Okay, so dia bagi suhu semua. Okay, satu dia sodium klorat dengan larutan natrium klorid dengan agitum nitrat 32. Okay, potasium karbonat dengan magnesium nitrat. Jadi NaCl react with Ag nitrate. Okay, ini adalah haba pemendakan ya. Okay, haba pemendakan kita akan dapat
AgCl dan NaNO3. So AgCl ni adalah apa? AgCl adalah mendakkan. AgCl adalah mendakkan. Dia adalah garam yang tak larut ya. Garam yang tak larut. NaNO3. Okey, cikgu tak muat tempat ni. So persamaan ni penting lah untuk kita tahu ya. Okey, tambah NaNO3. Okey, bila kita buat equation ni, okey, ini pun sama. Potassium carbonate react with magnesium nitrate. So kita akan dapat potassium nitrate and magnesium carbonate. So ini adalah precipitate dia, mendakkan ya. Okey. So next apa dia tanya? What is the meaning of heat of precipitation? Okey. So apakah maksud dia? Okey, maksud dia apa? Heat change when 1 mole of precipitate is formed from its ion in the solution. Okey, bahasa Melayu dia, perubahan haba apabila 1 mol mendakkan terhasil daripada ion di dalam larutan aqueous. Okey, so ataupun kita boleh cakap heat release when 1 mole of silver chloride form from silver ion and chloride ion in the solution. Ya. Dia cakap heat release sebab suhu dia tinggi daripada suhu awal. So ada student dia bagi jawapan macam tu pun boleh. Heat release, haba yang dibebaskan apabila haba yang dibebaskan apabila 1 mol silver chloride terbentuk daripada haba yang dibebaskan apabila 1 mol silver chloride terbentuk daripada haba yang dibebaskan apabila 1 mol argentum chlorida terbentuk daripada argentum ion dan ion chlorida. Kan? Ataupun dia sebut apakah maksud haba mendakkan tadi? Ini nampak tak? Ini adalah suhu dia rendah, ni suhu dia tinggi. Betul tak? Ni suhu dia suhu awal dia tinggi, suhu akhir dia rendah. Betul? So penurunan suhu. So ini adalah endothermic. So haba diserap. So ada student akan cakap haba yang diserap apabila 1 mol magnesium karbonat terbentuk daripada, ni mendakkan ya, 1 mol magnesium karbonat terbentuk daripada 1 mol magnesium ion dan 1 mol ion karbonat. So ada 3 kita boleh cakap. Apa maksud haba pemendakkan? Haba pemendakkan adalah perubahan haba apabila 1 mol mendakkan terbentuk daripada ion dalam larutan aqueous. Ataupun heat change when 1 mole of precipitate is formed from its ion in the solution. Ataupun boleh cakap heat release when 1 mole of silver chloride form from silver ion and chloride ion in the solution. Ataupun haba yang dibebaskan apabila 1 mol argentum chlorida terbentuk daripada ion argentum dan juga ion chlorida di dalam larutan. Ataupun boleh sebut apa maksud haba pemendakkan. Haba pemendakkan adalah haba yang diserap. Nampak serap ya, sebab dia mengalami penurunan suhu ya. Haba yang diserap apabila 1 mol magnesium karbonat terbentuk daripada 1 mol magnesium ion terbentuk daripada 1 mol magnesium ion dan 1 mol magnesium karbonat di dalam larutan ya. Okey. State 1 observation in set 1 or set 2. Okey, so kedua-duanya
mendakkan ya. So mendakkan argentum klorat dengan dengan magnesium karbonat. Warna mendakkan ni adalah white precipitate ya, ataupun mendakkan putih ya. Okey. So ionic equation, okey, tadi cikgu kata haba pemendakan, okey. Untuk haba pemendakan, dia punya ionic equation adalah dia punya mendakkan kan. Mendakkan dia itu garam yang tak larut. So AgCl adalah Ag plus Cl minus. Itu set 1. Okey, kalau set 2 pula. Okey, kalau set 2 magnesium karbonat adalah daripada 1 mol magnesium ion dan juga 1 mol ion karbonat ya. Okey, so compare the difference, bandingkan perbezaan suhu dia. Jadi kalau kita tengok yang pertama tadi, kalau kita tengok yang pertama, perbezaan suhu yang pertama tadi ialah apa? Temperature perubahan suhu ya, perubahan suhu dalam set 1 meningkat. Perubahan suhu dalam set 1 meningkat. Manakala dalam set 2 menurun. Ya, menurun. So itu poin yang pertama ya. Okey. Poin yang kedua untuk dapat markah adalah kita explain. Set 1 adalah tindak balas exothermic kan. Okey, lepas tu set 2 pula adalah tindak balas endothermic. Ya, kita explain. Ataupun boleh juga cakap set 1 mengeluarkan haba, manakala set 2 menyerap haba pun boleh juga ya. So kita bagi untuk set 1 bahasa Inggeris temperature change in set 1 is increase while in set 2 is decrease. Or kita boleh cakap set 1 is an exothermic reaction and set 2 is endothermic reaction, or we can say set 1 release heat but set 2 absorb heat. Okey, untuk E kita nak calculate. Okey, kita kena calculate MC theta dulu. Okey, kita tengok M dia untuk set berapa ni? Okey, ni dia tanya untuk set 2 baca soalan. Okey, set 2 kalau kita tengok 20 dengan 20, betul? So 40. 4.2. So theta dia, apa beza dia? 29 dengan 26, suhu akhir 26, suhu awal 29. So 3 darjah Celsius. So kita akan dapat 504 Joule. Okey. Lepas tu kita kira number of mole pula. Okey, number of mole MV/1000 ya. Kita tengok sini. Ni. Molarity dia 0.5, 20 volume kan. Okey, 0.5 kat darab 20 bagi 1000. So kita akan dapat 0.01 mole. So bila kita nak kira heat of precipitation, so apa kita buat? Heat of precipitation is 0. Okey, so kita akan dapat berapa? 50. Kita boleh terus bahagi ya. Kita boleh terus 0.504 kg bahagi dengan 0.01 mol kan. Ya, kita boleh terus tukar kg ya. Sebab unit dia adalah kg kan. Kg per mol. So kita akan dapat 50.4. So kita akan dapat berapa? 50.4 kg mol negatif 1. So jangan biarkan macam tu, kena ada macam ni delta H ataupun kita panggil apa? Haba pemendakan, okey, adalah sama dengan negatif 50 set 2. Okey, kalau set 2 ni positif, tengok ni, sebab suhu akhir dia lebih daripada suhu awal kan, so dia endothermic, so dia positif.
dia 50.4 kJ mol negatif 1. Kalau tak ingat, refer balik nota-nota sebelum ni ya. Okey, bila kita nak lukis, draw the energy level diagram. Okey, so endothermic ni dia punya level diagram meningkat kan, sebab endothermic dia serap tenaga. Okey, jadi kita boleh ambil dia punya mendakan dia tadi, garam tak larut tadi kan. Mg2 plus CO3 2 minus. So kita akan dapat MgCO3. So jangan lupa delta H dia positif 50.4 kJ mol negatif 1. So kalau haba pemendakan, dia punya persamaan ionik dia, kita ambil persamaan ionik pemendakan tu. Kan? Macam ni ya, kita tengok. Okey, NaCl react dengan Ag nitrate, kita akan dapat 1 garam tak larut, 1 garam larut. So garam tak larut ni mendakan. So kita ambil pemendakan ni atau pemendakan ni, kita buat dia punya ionic equation AgCl ni. Kan, AgCl, so kita akan dapat ini adalah ionic equation untuk haba pemendakan. Sebab kita nak haba yang dibebaskan apabila 1 mol mendakan terhasil. So kita sangat fokus pada mendakan tu. Ini pun sama. Potasium karbonat react dengan magnesium nitrat. Okey, kita akan dapat kalium nitrat ataupun potasium nitrate dengan magnesium karbonat. So kita dah belajar topik garam dulu. Kalau potasium nitrate semua garam K, garam nak kan, semua larut. Okey, magnesium karbonat, semua karbonat tidak larut kecuali garam nak kan, kecuali NaK. Jadi ini adalah garam tak larut. Ya, macam tu. Okey, next. The heat, nilai haba pemendakan daripada sebenarnya ni kurang daripada nilai sebenar. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengurangkan haba yang terbebas ke persekitaran? So, ada beberapa cara. Pertama, kita cover the polystyrene cup with lid. Cover the polystyrene cup with lid, ataupun bahasa Melayu dia, tutup cawan polystyrene tu dengan penutup. Lepas tu, ataupun lagi satu, pour the solution quickly. Okey. Pour the solution quickly, ataupun tuang campuran ataupun tuang larutan tu dengan cepat. Masa kita buat eksperimen ni kena cepat lah ya. Okey. Itu antaranya lah ya. Okey, itu saja. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, cuba baca soalan ni. Okey, soalan ni dia tanya tentang apa ni? Haba penyesaran ya. Okey, apakah maksud haba penyesaran? Okey, haba penyesaran ni adalah heat change when 1 mole of metal is displaced by a more electropositive metal. Ataupun bahasa Melayu dia, perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan oleh logam yang lebih elektropositif. Ya, lagi sekali ya. Perubahan haba. Okey, sebenarnya ni ya, jap cikgu. Heat change when 1 mole of metal is displaced from its salt solution ya. Okey, from its salt solution ini. Kita kena cakap ya, metal tu berada di dalam mana? Metal yang kita sesarkan ni, metal yang disesarkan tu berada di dalam larutan kan. Okey, so heat change when 1 mole of metal is displaced from its salt solution. From its salt solution by a more electropositive metal ya, ataupun bahasa Inggeris dia, bahasa Melayu dia, perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garam oleh logam yang lebih elektropositif. Perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif.
Okey, lepas tu dia tanya apa tu, susunan radar digunakan dalam eksperimen ni tidak boleh mengatasi kehilangan haba ke persekitaran, kan. Memanglah kita tak boleh elak lah haba yang terkeluar tu. Kita cadangkan cara untuk mengurangkan masalah ni. So kita guna apa? Cawan polistirena ataupun bahasa Inggeris dia polystyrene cup, ya, ataupun plastik cup, cawan plastik. Okey, selain daripada suhu, nyatakan selain daripada perubahan suhu, kita tengok dengan termometer, nyatakan satu pemerhatian lain bagi eksperimen ini. Okey, so kalau kita tengok sini, untuk soalan nombor 2 ni. So kalau kita tengok kelas, okey, copper nitrate ni CuNO3 tu react dengan magnesium powder. So apa berlaku? Logam yang lebih elektropositif akan menyesalkan logam dalam larutan garam. So kita akan dapat magnesium nitrate and Cu, kan. Okey, Cu tu akan disesatkan. Jadi pada asalnya larutan copper nitrate ni, larutan ni berwarna biru. Tapi setelah berlaku penyesaran, magnesium telah menyesarkan kedudukan Cu tu. So magnesium nitrate ni akan menjadi larutan tidak berwarna. So kalau ditanya pemerhatian, kita kata the blue solution become colourless ataupun become colour, ataupun bahasa Melayu dia larutan biru bertukar menjadi larutan tidak berwarna. Okey, lepas tu lagi satu kita tengok Cu ni. Okey, ada terbentuk Cu. Cu ni adalah sejenis logam, dan logam copper ni berwarna apa? Brown. Berwarna perang. So kita boleh cakap pemerhatian ini, ataupun kita boleh cakap pepejal perang, ya, terbentuk, ataupun bahasa Inggeris dia brown solid is formed, ataupun brown solid is deposited. Okay, next. Dia tanya C. Okay, jika kepingan magnesium digantikan dengan argentum, okay, apa akan jadi? Okay, so kelas, kalau kita tengok magnesium ni dikata dia nak gantikan dengan argentum. Contoh, ya. Okay, ini copper nitrate, dia nak gantikan dengan argentum. So memang tak ada reaction, because argentum ni kurang. Kalau kita tengok dalam siri ES, kita akan tengok siri ES ni, Cu ni berada di atas Ag. So mana boleh Ag menyesarkan kedudukan Cu. So no reaction, kan. Okay, so kita panggil, kita kata situ no heat change lah, ataupun no reaction, tiada perubahan haba berlaku, ya. Okay, so kalau dia tanya why, because apa? Okay, kalau dia tanya why, kita katalah, okay, kita kata tadi memang tiada berlaku lah perubahan-perubahan ni, memang tak ada berlaku apa-apa, kan. Okay, jadi kita kata no heat change, ataupun tiada perubahan haba kerana okay, because silver is less electropositive than copper, ataupun kita kata apa, argentum adalah kurang elektropositif daripada cuprum, kan. Okey, so macam mana kita nak kira? Okey, untuk D, kalau kita nak kira MC theta dia, okey, kita kira MC theta dia dulu. Okey, kalau kita tengok untuk eksperimen ini, M dia berapa? Okey, 100, M dia 0.5. Okey, 0.5. Okey, jadi sorry, dia punya apa? M dia 100, Okey, M dia 100. Jadi kita kena kira lah, determine the highest temperature. Jadi kalau kita tengok sini, dia ada bagi, okey, dia suruh cari highest temperature. Okey, dia suruh cari temperature lah sini. Okey, jadi apa yang berlaku di sini, kalau kita tengok apa maklumat dia bagi?
Okey, kita tengok sini apa maklumat dia bagi di sini. Dia tak bagi suhu akhir. Ya, dia tak bagi suhu air dekat situ. Okey. Tapi dia bagi apa maklumat kita boleh guna. Kita boleh guna maklumat baru dia bagi ni. Ni. Okey, itu maklumat baru yang diberi. Tak ada dalam soalan tu, tapi dia baru bagi dalam soalan terbaru ni, D ni. Okey, so kita gunakan. Jadi kita kata apa? Apa maksud tu? 1 mol logam yang telah disesarkan, ya, telah berjaya 1 mol logam yang telah disesarkan daripada larutan garamnya telah mengeluarkan heat sebanyak 42, telah mengeluarkan tenaga sebanyak 42 kg. Haba dibebaskan, kan? Okey, jadi kita kira berapa mol. Eksperimen ni kita guna berapa mol. Jadi kalau kita nak tahu berapa mol, kita ambil apa? MV/1000, kan? Betul tak? Okey, kita kira mol dia. So MV/1000. So berapa mol dia? Kita kira mol dia adalah 0.5 kali 100. Okey, so 0.5 kali 100 bahagi 1000. Sebab kita nak tahu berapa mol yang kita guna, kan? Okey, 0.5 kali 100, okey, bahagi 1000. So kita akan dapat 0.05 mol, kan? So kita akan dapat 0.05 mol. Jadi so kalau 1 mol akan riliskan haba sebanyak 42 kg, kalau, kan? Tapi kalau kita dapat 0.05 mol yang disesarkan, yang berjaya disesarkan, jadi berapa? Kan? So kita akan dapat 42 kali 0.05. So kita akan dapat 2.10 kg, ataupun 2.10 kg ataupun 21,000 J. Okey, 21,000 J, kan? Okey, jadi 21,000 J dia suruh cari temperature. Jadi kita masuk dalam formula MC theta sama dengan 21,000 J. So M dia tadi adalah berapa? 100 kali C 4.2, theta tak tahu, so 21,000 J. So theta dia adalah kita bahagilah, jadi 21,000. Okey, kita kali dulu ni, 100 kali 4. 100 kali 4.2. So kita dapat 420. So 21,000 bahagi dengan, so kita akan dapat 5 darjah Celsius, ya. Okey, kita bahagikan, ya. So okey, kita akan dapat dia punya suhu, kita kira lah, nanti nanti orang kira sini, kita akan dapat 5 darjah Celsius. So dia punya suhu tertinggi dia adalah, tadi kan suhu dia tadi, kita tengok sini. So suhu dia adalah pertambahan, kepada 28 ni. Okey, so suhu tertinggi dia adalah 33.
Itu peningkatan dia kan. So kita akan dapat 33 darjah Celsius. Okey, sorry yang ni 2100 kan. Okey, 2100. So sini salah kira ya. So ini adalah 2100J ya, sebab 42 kali 0.42 kali 0.05, so kita akan dapat 2.10 kJ kan. So bila kita tukar kepada J, kita akan dapat 2100J. So bila 2100J ni bahagi dengan 420 kan. Bagi dengan 420, so kita akan dapat ni adalah 420 sini kan. Okey, so kita dapat 5. So 5 ni adalah kenaikan suhu, kenaikan ataupun penurunan kan. Jadi kena tambah juga dengan suhu awal dia tadi. Ni suhu awal dia. Ya. So kita kena tambah kan, untuk dapat suhu dia meningkat. Sebab kita tengok sini haba penyesaran ni adalah haba yang digunakan untuk heat loss ya. So kalau heat loss ni exothermic suhu akhir dia kena tinggi ya.